Okey. Sabar sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah SWT pilih kita pada pagi bulan Sya'ban ni untuk bersama-sama lagi dengan hadis baginda Nabi SAW. Bulan Sya'ban adalah bulan yang kita digalakkan untuk banyak berselawat, dan bulan Sya'ban adalah bulan yang menggambarkan cinta Allah kepada Rasulullah SAW melalui dua tanda besar. Satunya adalah dengan perubahan kiblat yang Allah Ta'ala nyatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah Ta'ala telah melihat Nabi SAW selalu pandang ke langit, dan kami pindahkan engkau ke arah kiblat yang engkau redha. So perkataan kiblat yang engkau redha tu menggambarkan cinta Allah kepada Rasul SAW. Kiblat itu pun dasarkan kepada apa yang Rasulullah SAW suka. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah ayat selawat lah, ayat perintah selawat yang menggambarkan cinta Allah kepada Rasul SAW. Jadi bulan Sya'ban juga adalah bulan cinta kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan bulan Ramadan kita akan makin kuat mengamalkan sunnah baginda. So bulan Sya'ban ini tambahkan cinta pada Nabi SAW. Salah satunya adalah dengan membaca hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kita baca dulu daripada kitab Riyadhus Shalihin, susunan Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Kita baca dulu bab yang baru insya-Allah pada hari ini. Pada pagi ini kita akan masuk pula bab taubah. Cantik bab ini kita baca sebelum Ramadan, sebab kita tahu salah satu daripada perkara yang penting untuk kita bersiap sebelum Ramadan adalah dengan taubat, supaya Ramadan kita masuk dalam keadaan yang lebih baik, kan. Ramadan ni kita nak rajin-rajin ibadat, dan nak rajin ibadat dia memerlukan hati yang bersih. Hati yang bersih memerlukan kepada taubat. Macam tu je lah. Jadi memang digalakkan sangat-sangat untuk bertaubat sebanyak-banyaknya sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi hadis-hadis yang kita akan baca ni lebih kepada semangat kepada kita untuk mencari ataupun memohon taubat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Babut taubah. Qala al-ulama'u at-taubatu wajibatu min kulli dhanbin fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha thalathatu syurut. Berkata ulama, taubat itu wajib daripada setiap dosa. So maknanya pertama sekali dah diletakkan kat sini hukumnya wajib. Taubat itu hukum dia wajib, dia bukan hukum sunat. Bukan siapa suka taubatlah. Kalau rajin, bukan. Taubat wajib. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi, kalaulah maksiat itu antara seorang hamba dengan Allah Taala dan tidak ada kaitan dengan hak seorang manusia lain, maka taubat itu ada 3 syarat. Maka baginya ada 3 syarat. Yang pertamanya, yang ini sebenarnya kita belajar daripada sekolah lagi ni, kan? Ahaduha an yuqli'a 'anil ma'siyah. Yang syarat yang pertama adalah menanggalkan daripada maksiat itu, berhenti daripada melakukan maksiat itu. Wathani an yandama ala fi'liha, menyesal atas perbuatannya. Wathalithu an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Yang ketiga adalah berazam untuk tak kembali kepadanya selama-lamanya. Fa in fuqida ahadu ats-tsalatsa, kalaulah
tak cukup salah satu daripada 3 perkara tu, lam tasihha taubatuh, maka tidak sahlah taubatnya. So contohnya tak sah taubat, dia bukan taubat tapi dia tak tinggalkan maksiat. Maksiat tersebut bukan maksiat lain. Maksiat tersebut dia tak tinggalkan, dia masih lagi meneruskan. Maka itu tak sah taubat dia. Kan? Dia 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 sambil buat dosa dia minta ampun pada Allah. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, tapi dalam masa yang sama terus melakukan dalam keadaan melakukan dosa. Bukan esok buat dosa lagi tapi maknanya ketika dia melakukan dosa tu. Yang kedua, menyesal. Tak menyesal. Kalau tak menyesal, tak dikira bertaubatlah. Dia kata, memanglah aku buat dosa tu, tapi macam mana dah, yalah, it happen lah. Macam tu je. Ataupun to err is human, macam tu lah kan. Macam mana dah, aku manusia. Kadang-kadang ada orang macam ni kan, bila dia buat salah ataupun buat dosa, dia tak menyesal dan dia gunakan alasan, macam mana dah, aku ni manusia, aku bukan Nabi. Nabi tak apalah, maksum. Aku ni manusia, banyaklah dosanya. Jadi tak apalah. Dia macam tu je. Dia minta ampun pada Allah tapi dia tak rasa bersalah, dia tak rasa menyesal. Tak jadilah. Yang ketiganya adalah berazam untuk tak kembali lagi selama-lamanya, tak buat lagi selama-lamanya. Maknanya kalau dia bertaubat kononnya, meminta ampun pada Allah, tapi tengoklah esok mungkin buat lagi. Tak bolehlah macam tu. Itu tak dipanggil sebagai taubat. Tak bolehlah esok buat lagi kot. Tak boleh. Kalau bertaubat tu sungguh-sungguh, esok tak nak dah buat lah. Tapi dia tak ada syarat macam tak buat lagi. Contohnya macam memang dia dah sungguh-sungguh dah. Dia dah berhenti, dia dah menyesal, dia dah berazam untuk tak buat lagi. Lepas tu tengok-tengok esok lusa buat lagi. Bukan bermakna taubat dia tu tak dikira. Taubat dia tu dah cukup dah syarat. 3 syarat tu dah ada kan. Maknanya walaupun terbuat lagi dan buat lagi, taubat lagi, Allah Ta'ala tidak akan bosan. Selagi mana hamba tu sendiri tidak bosan daripada meminta taubat daripada Allah, minta ampun daripada Allah. Jadi 3 perkara ni syarat dia. Dia tak ada syarat yang keempat, tak buat lagi. Bukan tak buat lagi berazam untuk tak buat lagi. Azam tak buat lagi tu kena ada. Azam sungguh-sungguh, dan Allah Ta'ala tahu azam tu ke tidak. Kalau setakat cakap kat mulut, tobat aku tak nak buat dah. Tobat, tobat lahum ke apa benda kan. Tobat aku tak nak buat lagi dah. Itu belum tentu jadi taubat lagi, sebab mungkin dekat hati tidak begitu. Jadi kalau dekat hati tu Allah Ta'ala tahu. Memang aku dah sungguh-sungguh tak nak buat lagi dah dosa ni. Sekali tiba-tiba terbuat lagi kan. Dia Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu yang kita dah berazam. Jadi taubat itu diterima. Cuma dosa yang berikutnya cerita lain pula lah. Macam baju yang kotor dah dibersihkan dah. Lepas tu kotorkan balik, bersihkan balik. Baju kita pun kita basuh banyak kali, sebab lepas basuh kita pakai, kotor balik. Kemudiannya, itu kalau tak ada kaitan dengan manusia lain. Kalau kaitan dengan manusia lain, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami, kalaulah maksiat itu tertakluk ataupun ada kaitan dengan manusia lain, fasyurutuha arba'atun, maka syarat-syaratnya 4. Hadhihi thalatha, 3 yang ini, 3 yang tadi itulah. Dan yang keempatnya, wa in yabra'a min haqqi sahibiha, dia dapat bebaskan diri dia daripada hak orang tersebut. Maksudnya dia dapat kembalikan balik hak orang tersebut. Fa in kanat malan aw nahwahu, dia bukanlah kembalikan sebenarnya. Ya bara'a ni, bara'a maksudnya membebaskan, melepaskan. Jadi dia lepaskan daripada hak orang tu. Macam mana dia nak lepaskan, macam mana dia nak bebaskan daripada tanggungan tu. Maka kalau benda tu berbentuk harta ataupun sebagainya, raddahu ilai, pulangkan balik kepada orang tu. Ada terambil apa-apa, pulangkan. Wa in kanat hadda qazfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Kalaulah hak tersebut berbentuk had, qazaf dan sebagainya, contoh dia dah kata orang tu berzina, dia dah bercakap qazaf lah. Qazaf ni menuduh orang berzina tanpa empat orang saksi ataupun dia ataupun had yang lain, hukum-hukum hudud yang lain ataupun qisas, maka makkanahu minhu,
Dia membiarkan ataupun membolehkan orang itu untuk melakukan hukum hudud itu ke atas dia, kan? Ataupun qisas tu kepada dia, au talaba afwah, ataupun minta ampun pada orang tersebut, minta maaf pada orang tersebut. Jadi sama ada dua perkara lah. Kalau yang melibatkan hudud ataupun qisas, sama ada dia appear, dia kata tuan hukum saya hukumlah, macam tu kan. Tuan hukum saya hukumlah, saya memang bersalah. Kalau dia minta maaf daripada jauh je pakai WhatsApp, tak adil lah. Maknanya dia lari kan. Sedangkan kat situ ada hukum hudud ataupun ada hukum qisas, kan. Yang tu tak jadilah. Jadi kena membolehkan. Tapi ada juga au talaba afwah, ataupun minta maaf saya siap. Tolonglah, sorry lah, saya tak nak kena hudud. Tolonglah. Janganlah rejam saya. Kan? Jadi tolong maafkan saya. Bolehlah daripada jauh. Yang tak boleh daripada jauh tu maknanya dia minta ampun seorang-seorang je. Kan? Dia tak ada minta maaf pun kepada orang tersebut. Itu kalau ada melibatkan maruah dia ataupun ada berkaitan dengan hudud ataupun qisas. Yang seterusnya, wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Kalaulah dia berbentuk mengumpat, ghibah, mengumpat, maka dia kena minta maaf daripadanya. Minta halal kan, istahallahu, minta halal, macam minta maaf lah. Tolong minta maaf, saya ada mengumpat awak hari tu, kan. Minta halal ataupun minta maaf. Ini antara perkara yang berat jugalah nak buat. Ramai orang payah nak buat benda ni. Lagi-lagi bila dah mengumpat, sedangkan mengumpat ni adalah dosa yang dah terlampau, orang kata apa, dah terlampau tersebar dalam masyarakat. Sana sini orang mengumpat. Jadi mengumpat, cakap buruk pasal orang, kata kat orang sana bercakap buruk tentang orang ni, benda-benda yang orang tu tak suka, kita bercakap di belakang dia. Lepas tu kita nak minta maaf, kita rasa macam berat. Kemudiannya kita nak minta ampun pada Allah je lah kan. Ya Allah, ampunkan aku banyak dosa mengumpat, tak jadi. Kalau dekat sini Imam Nawawi kata mesti juga minta halal, minta maaf juga daripada orang yang kita ada mengumpat. Wa yajibu an yatuba min jami'i dzunub, dan wajib bertaubat daripada semua dosa-dosa. Semua dosa-dosa maksudnya tak kira dosa kecil ataupun dosa besar pun memang kita wajib minta ampun, bertaubat pada Allah. Walaupun kita tak nafikan dosa kecil ada diampunkan dengan macam-macam amal soleh, kan? Macam-macam amal soleh diampunkan oleh Allah dengan dosa-dosa. Dengan amalan-amalan, betul. Tetapi kita ni wajib bertaubat. Jangan kita rasa macam tak apalah, kan? Nanti Allah ampunkanlah. Aku ambil sembahyang, terhapuslah dosa tu. Tak, bukan macam tu, bertaubat juga. Dan keseluruhannya sekali kita kena bertaubat. Fa in taba min ba'dihha, kalau bertaubat daripada sebahagian saja boleh tak? Sahhat taubatuh inda ahlil haqqi min zalika dzambi. Sahnya taubatnya di sisi ahlil haq, para ulama, dikira bahawasanya ia adalah sah daripada dosa tersebut saja. Maksudnya contohlah kalau dia ada banyak dosa, macam kita semua lah. Kita semua ada banyak dosa. Tapi kita bertaubat daripada separuh, lagi separuh tak bertaubat lagi. Contoh, macam tadi lah kita kata berazam untuk tak buat lagi kan. Sebahagian daripada dosa tu kita dah berazam dah. Aku tak nak buat lagi dah, aku menyesal lah. Tapi ada sebahagian lagi tidak. Sebahagian lagi masih lagi tak menyesal. Sebahagian dosa tu, payahlah nak tinggalkan benda ni. Payah betul nak ubah benda ni. Kan, aku rasa aku masih buat lagi ni. Maksudnya dia masih belum berazam untuk tak buat. Kan? Dia masih lagi tak menyesal atas perbuatan tu. Jadi yang dia taubat separuh tu, dosa-dosa yang separuh tu dikira ke tidak? Ke dikira package? Jawapannya dikira. Kan? Dia dikira taubat tersebut, sah taubat tersebut. Walaupun tak semua dosa yang dia bertaubat daripada separuh dosa, daripada separuh perbuatan, daripada sebahagian perbuatan. Sebahagian perbuatan dia mungkin 5 perbuatan dosa, 5 perbuatan maksiat dia bertaubat, 5 lagi tak bertaubat lagi. So yang 5 tu dikira sah taubatnya. Ini antara soalan yang selalu orang sebutkan. Sebab dia kata, Ustaz, saya bertaubat daripada meninggalkan solat contohnya. Jadi saya qada solat saya
berazam untuk tak tinggalkan solat lagi, saya menyesal, saya tinggalkan solat dulu, saya minta ampun banyak-banyak pada Allah. Tapi dalam masa yang sama saya masih lagi buat dosa lain. Jadi adakah sembahyang saya dikira? Adakah taubat saya dikira? Jawapannya dikira. Pada dosa tinggalkan sembahyang tu, yang itu dikira. Tetapi dosa lain masih berterusan lah. Jadi taubat itu dikira pada sebahagian dosa yang dilakukan ataupun maksiat yang dilakukan. Waqad tazaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'ul ummati ala wujubi taubah. Dah banyak dah dalil-dalil kitab, sunnah, ijma' ulama atas ijma' ummah atas wajibnya taubat. Jadi taubat ni wajib, bukannya semata-mata Imam Nawawi sebut, kan? Benda ni adalah ijma', kan? Berdasarkan pada Quran, berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat 31. Bertaubatlah kalian kepada Allah semua sekali bertaubatlah kepada Allah, wahai orang yang beriman, ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian berjaya. Tu perintah kan, tubu ila Allah. Tu kan perintah tu. Dan perintah tu menunjukkan kepada wajib, al-amru lil wujub. Okey. Okey, seterusnya. Yang kedua ayat Quran yang berikutnya, macam kita sebut sebelum ni, Imam Nawawi mulakan bab dengan ayat Quran dulu. Lepas tu bawa hadis Nabi SAW. Jika ada ayat Quran yang ada kaitan lah. Okay, seterusnya, wa qala ta'ala astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Surah Hud ayat yang ke 90. Kenapa 90? Astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Hud ayat 3. Hud ayat 3. Kan? Salah katanya. Okey, astaghfiru rabbakum, hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu, kemudian hendaklah kamu kembali taat kepadanya, kembali taubat. Istaghfiru, minta ampun. Minta ampun, kemudiannya bertaubat. Okey, tubu lagi sekali kan. Kat sini jelas perintah untuk bertaubat. Kemudiannya ayat berikutnya At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Okey. So sekali lagi perkataannya ada tubu dekat situ. Tubu maksudnya perintah untuk bertaubat. Okey, selesai. Kita pergi pada hadisnya. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya pada satu hari lebih daripada 70 kali. Dekat sini, kalau kita perhatikan, ada banyak kali Nabi SAW gunakan penegasan. Pertamanya adalah wallahi. Kan? Wallahi itu dah penegasan dah kat situ. Nabi SAW tegaskan, wallahi. Ini satu. Demi Allah. Kemudiannya satu lagi penegasan, sesungguhnya aku. Sungguh-sungguh aku. Kemudiannya satu lagi penegasan adalah huruf lam dekat sini. La astaghfirullah. Kan? Huruf lam yang dimasukkan dengan fi'il mudhari', astaghfir. So ada 3 penegasan dekat sini, 3 kali Nabi SAW tegaskan, maknanya sungguh-sungguh-sungguh. Bukannya alah kadang-kadang aku minta ampun, kadang tak, ataupun minta ampun asal boleh je lah. Kan? Bukan. Tapi memang sungguh sangat Allah, aku minta ampun pada Allah dan aku bertaubat pada Allah. Memang sungguh-sungguh. Ini bukannya sembang-sembang kosong. Macam kalau kita kata banyak selawat, insya-Allah banyak selawat, aku banyak selawat. Banyak tu kadang-kadang banyak, kadang sikit. Tapi ini tidak, memang Nabi SAW bersungguh-sungguh sebut. Kan? Memang nak tunjukkan bahawasanya memang
Nabi SAW tak tinggal lah istighfar ni. Dan istighfar adalah astaghfirullah, aku minta ampun pada Allah, wa atubu ilaih, aku bertaubat pada Allah pada satu hari, dan aktsara min 70 marah, lebih daripada 70 kali, bukan 70 kali ya, lebih daripada 70 kali. Yang ceritanya banyak sangat. Kita baca dulu hadis yang berikutnya yang ada kaitan sebenarnya. Apa dia? Hadis berikutnya tu dia ada kaitan, sama je. Qal wa anil Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Tadi hadis riwayat Bukhari, ni hadis riwayat Muslim. Beza dia dekat sini Nabi SAW perintahkan, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, minta ampun padanya, sesungguhnya aku bertaubat pada satu hari 100 kali. Okey, ada pertembungan ke antara dua hadis ni. Satu kata 70 kali, satu kata 100 kali. Bertembung ke? Ini 70 marrah. Jadi mi'ata marrah. 70 kali dengan 100 kali. Cuma yang 70 ni disebutkan aktsara min, lebih daripada 70. 100 lebih daripada 70 tak? Lebih. Tapi kalau 100 dalam bahasa Arab, kalau sebut 100, adakah maksudnya nombor 100 tu? Maksudnya astagfirullah, 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 astagfirullah sampai 100 cukup? Tak. Bukan begitu. Tapi bila disebutkan lebih daripada 70 dan juga 100, dua-dua hadis ini menunjukkan kepada banyaknya istighfar Nabi SAW. Banyaknya taubat Nabi SAW. Banyak sangat. Itu maksud dia. Bila disebutkan lebih 70, maksudnya banyak sangat. Ataupun 100 kali. Macam orang Melayu pun kadang gunakan perkataan 1000 kan. 1000 kali, beribu-ribu. Bukan maksudnya nombornya ribu. Tetapi nak tunjukkan banyaknya. Terlalu banyak benda tu. Okey. So samalah dengan hadis ni. So hadis ni bukan ada kontradik satu sama lain. Bukan maknanya ada riwayat kata 70, ada riwayat kata 100. Ni perawi ni lupa ke apa? Bukan. Dan dekat sini juga sebenarnya nak menunjukkan kepada perintah untuk kita beristighfar, bertaubat pada Allah, seruan untuk kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat-sangat besar. Nak tunjukkan sebab Nabi SAW yang maksum, yang disebutkan dalam Quran sebagai telah diampunkan dosa baginda yang terdahulu dan yang terkemudian, liyaghfirlakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yang dah terdahulu dan terkemudian. Maknanya Nabi SAW ni tak ada dosa kan, yang kemudian pun dah diampunkan oleh Allah, apatah lagi yang terdahulu. Jadi memang Allah Ta'ala dah jamin dah Nabi SAW ni tak ada dosa. Kali tiba-tiba Nabi SAW minta ampun beratus kali ataupun banyak kali sehari semalam. Kat sini je kita dah boleh kata, ya Allah, Nabi SAW yang suci tu pun banyak minta ampun, apatah lagi kita yang banyak dosa. Dan cumanya minta ampun dari Nabi SAW ini, ulama sebut ada macam-macam sudut bila Nabi SAW sebut perkara ni. Pertamanya mengajar kita. Ini paling basic sekali, mengajar kita tentang perlunya beristighfar. Jadi Nabi SAW tunjukkan contoh. Yang dipanggil apa? Lead by example. Itu nombor satu. Nombor dua, meningkatkan darjat. Sebab istighfar juga meningkatkan darjat. Jadi Nabi SAW bila minta ampun lagi, Allah tingkatkan lagi darjat baginda. Yang ketiga adalah adab dengan Allah Ta'ala. Nak tunjukkan betapa Nabi Muhammad SAW sangat beradab dengan Allah. Bukan masalahnya Nabi SAW buat dosa, tapi adab Nabi SAW dengan Allah Ta'ala. Sensitifnya hati Nabi SAW sampai sentiasa rasa adanya bersalah. Jadi selalu minta ampun pada Allah. Kita kalau tak sensitif, kita tak rasa bersalah, betul tak? Bila seorang tu ada ego, dia tak rasa dia bersalah. Sesama manusia tak rasa bersalah, dengan Allah Ta'ala dia tak rasa dia bersalah. Jadi orang macam ni dia tak boleh nak minta ampun pada Allah sebab dia sombong.
Kan? Dia tak nak minta ampun pada Allah. Dia tak rasa dia perlu minta ampun. Dan inilah kebanyakan kita dan kita sendiri macam tu. Sebablah kita jarang minta ampun pada Allah. Kita minta ampun pada Allah lepas sembahyang 3 kali, itu pun sambil-sambil tengok jam. Kan? Sambil tengok sana, sambil tengok sini. Jadi maknanya tak bersungguh-sungguh kita minta ampun pada Allah. Berapa banyak kali sehari kita minta ampun pada Allah. Jadi kita ni masih lagi ada sombong, masih lagi ada ego, masih lagi rasa macam kita ni tak ada salah. Itu menunjukkan hati itu tak sensitif. Kan kalau sesama manusia pun macam tu juga kan. Ada orang dia buat salah, tapi selama dia je kan. Dia dah buat salah pada orang tu, tapi dia tak rasa pun dia bersalah. Ni kita kata dia ni tak sensitif. Ada orang dia sensitif. Dia selalu cepat-cepat minta maaf. Dia tengok je muka kawan tu berubah sikit, dia terus minta maaf. Dia tahu dah, aku dah tercakap salah. Aku dah terbuat salah dan sebagainya. Ini orang yang lagi sensitif terhadap satu-satu kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri. Ada orang dia sensitif pada orang lain. Maknanya sensitif dia di sudut orang buat salah pada dia, dia sensitif, dia terus sentap. Tapi dia buat salah pada orang, dia buat dia je. Dia tak peduli. Ini sebaliknya. Jadi yang Nabi SAW, hati baginda ni, baginda terlalu sensitif. Baginda selalu rasa bersalah dan minta ampun pada Allah SWT. Dan sampai Nabi SAW kalau keluar daripada toilet istighfar, lepas mayang istighfar, semua tu disebutkan sebagai adab. Adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Risau Nabi SAW, Nabi risau Nabi ada melakukan sesuatu yang tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menyebabkan para ulama-ulama terdahulu, kalau kita dengar kisah-kisah diorang, kita kata ya Allah, jauhnya kita dengan diorang. Sebab diorang punya terlalu sensitif tu, sampai kalau satu saat je diorang ada tersilap ke, bukan tersilap pun, dia kata tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala walau satu saat, kan? Macam Imam Asy-Syadzili kan, dia sebut kalau aku tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala walau satu saat, aku dah mengira sebagai aku ni seorang yang murtad. Sampai gitu sekali Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Maknanya bukanlah dia kata dia murtad, tidak, tapi macam jahatnya aku, kan, sampai ada saat yang aku tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili sebut, kalau ada satu malam aku tak dapat mimpi jumpa Nabi SAW ataupun dia terhijab, dia kata aku terhijab daripada Rasulullah SAW walaupun satu saat, maka aku dah dikira sebagai seorang murtad. Sampai gitu sekali. Jadi itu contoh, maknanya sensitifnya ulama-ulama dulu. Jadi Nabi SAW tunjukkan contoh bagaimana baginda SAW hati baginda sangat-sangat beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka baginda sangat banyak beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Dalam 832, kalau kita baca hadis yang berikutnya, hadis berikutnya panjang Jadi kita hadis berikutnya kita baca pada minggu depan insya-Allah. Okey. Tak ada soalan Kosong. Okey. Kosong kat ruangan chat. Okey. Siapa yang conteng-conteng ni? Okey. Tak sengaja sekarang dia Zoom ni, dia masing-masing boleh conteng jadi dia macam contohlah, kalau kita tak tahu atau faham satu perkataan kan, dia boleh tanya pada ustaz, bulatkan terus perkataan tu kan. Jadi ustaz nampak perkataan ni macam tu. Itu bagus Zoom ni, dia dua hala dua hala. Jadi dia yang kita pun boleh conteng juga, tapi jangan saja conteng macam sekarang ni. Macam mana nak clear kan? Okey, clear. Terconteng kan ustaz. Tersentuh handset kan? Kadang kan macam tu. Bukan nak conteng, tahu. Jadi setting untuk tak bagi langsung orang untuk conteng juga kan. Tapi yang bagusnya kat sini itulah, kita kata kita boleh tanya soalan tu, kita boleh tanda. Kalau ni apa maksud dia, macam tu contohnya. Okey, cukup setakat tu insya-Allah untuk pagi ni.
So maknanya kita memang nak kena banyak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran kita kat sini, Nabi SAW pun bertaubat dengan begitu banyak sehari semalam, maka apatah lagi kita yang banyak dosa. Ada ustaz yang ajar, dia kata cuba kira. Dia kata kalaulah 100 kali, dan 100 tu bukan nombor 100 kita kata, tapi katakanlah 100 pun, kita letakkan nombor 100 tu, kita bagikan dengan 24 jam, kan? 24 jam ada 1440 minit, kan? 1400, betul tak? 24 kali 60 kan? Betul. Jadi satu hari satu malam tu ada 1440 minit. Kalau kita kata Nabi SAW taubat 100 kali sehari, maka bermakna selang 14 minit Nabi SAW akan bertaubat. Kan? Itu kalau dikirakan mengikut kalkulator mudah lah. Walaupun tak begitu ceritanya tu paling kurang. Maknanya selang 15 minit lah. Senang 14 minit tu lebih kurang lah 15 minit. Selang suku jam mesti akan bertaubat. Ini kita kira satu hari satu malam tu 1440 minit tu tak kira tidur, tak kira semayang, tak kira makan, tak kira bercakap dengan orang sebagainya. Tapi kita kira lah 24 jam satu hari satu malam, 24 jam 1440 minit. So 14.4 minit kan. 14.4 minit Nabi SAW akan beristighfar sekali. Paling kurang kan, paling kurang. Jadi kalau kita cuba kita kira kan, kita istighfar berapa banyak kali agaknya sehari semalam. Dan setiap jam. Kalau kita kata 1 jam ni, 1 jam ni aku istighfar tak? Aku minta ampun pada Allah tak? Pagi-pagi mungkin ada lagi lah lepas main subuh dan sebagainya. Katalah pukul 10 pagi kejap lagi, pukul 11. Sambil-sambil buat benda lain. Ada tak aku minta ampun pada Allah Ta'ala? Ini salah satu cara yang, satu teknik lah yang diajarkan setengah-setengah guru kita. Dia kata cuba kita perhatikan benda ni, menyebabkan kita rasa semangat. Setiap jam tu, paling kurang ada 4 kali kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, cukup setakat tu untuk pagi ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khair nukfa kulla syarr, rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir bi ridha minkal uyun, waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun, waghfir wastur anta akram man satar. وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب والصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amin, 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 amin. Jazakumullah khairan Ustaz. Mudah-mudahan kita doakan keafiatan buat Ustaz sekeluarga. Mudah-mudahan Allah memberkati ilmu Ustaz dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, subhanallah, terasa jauh betul dengan banyaknya istighfar, banyaknya kurangnya kita berbanding dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, mohon maaf atas kekurangan kita sebagai pelajar-pelajar juga. Mungkin ada kesilapan menconteng skrin ke ataupun tak menyambut Ustaz ketika masuk. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas kehadiran semua. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberi keberkatan kepada kita dengan mendengar hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan telinga kita terus diberikan halwa-halwa telinga yang masuk ke dalam hati, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.